Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dengan ini dimaklumkan bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah perintah bagi Yang Mulia Datin Paduka Dayang Hajah Nur Hashimah binti Haji Muhammad Taib Setiausaha Tetap Sekuriti dan Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri dilantik menjadi Peguam Negara bagi menggantikan Datuk Seri Paduka Awang Haji Ahmad bin Pihin Orang Kaya Laila Setia Bakti Diraja Datuk Laila Utama Haji Awang Isa. Tarikh pelantikan pegawai kanan berkenaan berkuat kuasa mulai hari Khamis 19 hari bulan Syakban 1445 bersamaan 29 hari bulan Februari 2024. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Saleha binti Almarhum Pangeran Pemanca Pangeran Anak Haji Muhammad Alam berkenan menerima menghadap Ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam dan isteri-isteri Ketua Perwakilan yang baru dilantik. Majlis menghadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan menerima menghadap Puan Yang Terutama Dayang Noni Zurainah binti Haji Ismi, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Turkiye. Dayang Hajah Sarimah binti Haji Abu Bakar, isteri Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Arab Saudi, dan Datin Dayang Hajah Maimunah binti Haji Bakar, isteri Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Indonesia. Mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-20 Majlis Mesyuarat Negara memasuki hari kedua kemarin dengan Dewan meluluskan usul menjunjung kasih setinggi-tingginya ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam atas keberangkatan dan kurnia titah baginda pada istiadat pembukaan rasmi mesyuarat. Dalam usul menjunjung kasih Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Lela Datuk Sri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib Yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara menyifatkan titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam amat bernas dan mengandungi banyak nasihat untuk diamat-amati dan dijunjung serta dijadikan panduan dan sandaran dalam melaksanakan tanggungjawab. Sesungguhnya Baginda menaruh harapan yang tinggi agar persidangan Majlis Mesyuarat Negara ini dapat kekal relevan untuk membincangkan perkara-perkara strategik yang bermanfaat bagi rakyat dan negara ini. Oleh itu, ahli-ahli yang berhormat sekalian adalah diharapkan untuk dapat berganding bahu dan menjadikan persidangan Majlis Mesyuarat Negara ini sebagai wadah untuk melahirkan buah fikiran yang membina dalam sama-sama membawa pembangunan dan kemajuan kepada negara. Sementara itu, Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Laila Setia Bakti Diraja Datuk Laila Utama Haji Awang Isa bin Pihin Datuk Perdana Menteri Datuk Laila Utama Haji Awang Ibrahim, penasihat khas ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri ketika mengemukakan usul menjunjung kasih menjunjung titah baginda yang mencerminkan keprihatinan baginda
terhadap kesejahteraan rakyat dan penduduk. Justru Yang Berhormat menyeru semua pihak, khususnya warga perkhidmatan awam dan sektor swasta untuk sama-sama menghayati dan menjunjung tinggi titah baginda itu serta berusaha dengan gigih dan bekerjasama melalui pendekatan Whole of Government dan Whole of Nation dalam melaksanakan inisiatif-inisiatif yang mendukung kepimpinan dan hasrat baginda ke arah menjayakan Wawasan Brunei 2035. Salah satu faktor penting dalam memastikan kejayaan wawasan tersebut ialah pensejajaran di mana semua agensi kerajaan maupun swasta dikehendaki untuk memastikan perancangan strategik masing-masing adalah sejajar dan selaras dengan matlamat wawasan berkenaan. Dalam masa yang sama, meningkatkan kolaborasi di antara pelbagai agensi dan pihak yang berkepentingan untuk mengenal pasti dan menangani common and cross-cutting issues dan challenges yang memberikan kesan kepada pelbagai pihak, khususnya masyarakat. Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja, Meja Jeneral Bersara Datu Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua dalam usul menjunjung kasih menyuruh ahli-ahli yang berhormat yang dilantik mengamalkan sifat keterbukaan dan syura, mengutarakan pandangan serta pendapat dalam isu yang berkepentingan negara. Namun apa yang utama ianya adalah berasaskan data-data dan maklumat yang betul dan relevan sebagai menekankan pendekatan evidence based dan juga solution based. Dengan cara ini juga akan mempermudahkan lagi pihak-pihak berkaitan dalam kerajaan untuk membuat penyesuaian terhadap sebarang dasar dan peraturan sedia ada yang berhubung kait dengan isu yang ditimbulkan. Termasuklah sebarang saranan ke arah memperkesankan perencanaan dan pelaksanaan bidang-bidang yang menjadi tumpuan sektor-sektor utama di negara ini. Ahli-ahli yang berhormat daripada kalangan orang-orang bergelar juga mengemukakan usul menjunjung kasih. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Laila Setia Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Ibrahim, Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Johan Pahlawan Datuk Seri Setia Awang Haji Adenan bin Bekawan Pihin Suraja Khatib Datuk Seri Setia Haji Muhammad Yusof dan Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Indra Pahlawan Datuk Seri Setia Haji Awan Suyoy bin Haji Osman. Antara perkara yang disentuh, pembangunan mengutamakan kesejahteraan rakyat dan menangani cabaran ekonomi secara berkesan. Kita tak dapat melihat perubahan-perubahan yang positif ke arah memperkesankan proses dan menjadikan ekosistem di pro-bisnes. Ini antara lainnya akan memerlukan penggunaan teknologi terkini, best practices yang telah teruji, urus takbir yang kukuh. Peruntukan yang disediakan lebih menjurus dan mengutamakan yang mampu menjana pertumbuhan dan pembangunan sosio-ekonomi yang lebih mantap sekaligus menyumbang meningkatkan taraf kehidupan dan kesejahteraan rakyat dan penduduk negeri. Memastikan ekonomi blueprint mampu mendorong pertumbuhan dan menarik pelaburan asing dan menjana pekerjaan adalah antara cabaran yang dihadapi yang perlu ditangani segera dan secara berkesan. Ahli-ahli yang berhormat daripada orang yang telah mencapai kecemerlangan dalam usul menjunjung kasih pula antara lain menggariskan mengenai penyediaan startup capital, kepentingan memantau ekonomi digital dan penumpuan pelaksanaan projek. Jabatan yang sihat dan harmoni nanti akan dapat membuahkan satu hasil yang diharapkan dengan tindakan-tindakan yang akan dibuat dengan cepat dan tepat dengan dasar yang bersesuaian. Menyediakan startup capital bagi para belia dan lepas graduan yang dapat memberi peluang kepada mereka untuk menggunakan teknologi moden
dalam industri tanaman. Meneroka idea-idea baru yang lebih kreatif meskipun dari luar negara dan mengambil amalan-amalan terbaik ataupun best practices yang efektif dan bersesuaian. Meneliti kesan ekonomi terhadap inisiatif transformasi digital serta memantau kemajuan ekonomi digital adalah penting untuk dititikberatkan melalui strategi nasional yang komprehensif. Untuk memperluaskan, memperbaiki strategi sedia ada serta mencadangkan alternatif yang lebih baik dalam pelaksanaan dasar kerajaan baginda. Terdapat pelbagai peluang dari kluster industri yang patut kita teliti dan dengan lebih mendalam, terutamanya dalam sektor-sektor seperti industri farmasutikal, halal, Islamic banking dan takaful. Pelaksanaan projek kerajaan diberi tumpuan dan pemantauan dan memberi bantuan yang sewajar kepada agensi-agensi yang bertanggungjawab dalam memastikan projek-projek itu berjalan dengan lancar. Usaha membantu usahawan tempatan untuk berjaya dan potensi kawasan luar bandar menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi. Antara perkara yang disentuh dalam usul menjunjung kasih wakil-wakil yang dilantik dari daerah-daerah. Kajian perlu dijalankan yang bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mendorong kejayaan usahawan muda tempatan dalam perniagaan industri kecil dan sederhana IKS di negara kita. Pihak berkenaan perlu juga memberi tumpuan kepada kemajuan-kemajuan di luar bandar yang berpotensi menyumbangkan kepada pertumbuhan ekonomi negara. Menerapkan kaedah turun padang sebagai mekanisme bagi mendapatkan input-input yang tepat, terutama sekali hal-hal kesejahteraan rakyat. Usaha-usaha yang berterusan bagi mempertengahkan para pengusaha-pengusaha tempatan perlu dipertingkatkan dengan menganjur acara-acara peringkat nasional, serantau maupun antarabangsa. Perluasan sektor-sektor yang lain seperti pertanian, makanan, kawangan, pengangkutan, pelancongan, penapisan minyak dan gas hiliran adalah strategi yang bijak dalam memastikan kestabilan dan kelestarian ekonomi kita. Penyediaan ekosistem perniagaan digital yang kondusif adalah perlu bagi mengimbangi keperluan pengguna seperti mana yang digariskan di dalam Pelan Indo Ekonomi Digital 2025. Meningkatkan perekonomian melalui pengusaha tempatan dan golongan-golongan tertentu serta mewujudkan peluang-peluang pekerjaan. Satu kampung, satu produk, satu K, satu P boleh membangkitkan sosioekonomi kampung. Dalam jangka masa panjang, program ini bukan sahaja boleh mengganti input, tetapi juga boleh dikembang luaskan kepada pasaran ekspor dan boleh membantu ekonomi negara. Kita perlu libat urus dengan penduduk kampung, merancang projek-projek khususnya, melibatkan pelaksanaan. Contohnya, projek untuk tanah-tanah mereka yang terbiar. Meningkatkan usaha untuk menanai amanah ini dengan bekerjasama bersama-sama pihak-pihak yang berkepentingan dari sektor kerajaan dan swasta. Dewan menangguhkan sidangnya dan akan disambung hari ini pukul 9.30 pagi. Dua pelajar Universiti Teknologi Brunei UTB berpeluang melanjutkan pengajian bagi semester tahun akhir ke Republik Turkiye. Sepanjang pengajian nanti, Dayang Siti Sarah binti Haji Jamaluddin dan Dayang Syafiqah Nazirah Suaimi diberi pendedahan dan akses kepada pelbagai sektor berkaitan bidang pengajian masing-masing. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei, Tuan Yang Terutama Profesor Dr. Hamid Irsoy, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Turkiye.
Kempen Derma Darah Kebangsaan 2024 sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-40 diteruskan bagi daerah Tutong. Kempen berlangsung di Dewan Seri Kenangan Jabatan Daerah Tutong. Menyertai kempen, Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Kesukanan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Sebanyak 44 pain darah berjaya dikumpulkan dalam usaha meningkatkan dana darah negara. Bagi menyemai rasa patriotisme yang mendalam dalam kalangan belia, taklimat peranan belia dalam pembangunan negara, anjuran Perpustakaan Universiti Brunei Darussalam UBD diadakan di ruang bicara minda Perpustakaan UBD. Hadir Dr. Awang Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Taklimat motivasi ini antara lain bertujuan menekankan kepentingan daya tahan, integriti dan kepimpinan berwawasan dalam mengemudi negara Brunei Darussalam ke arah kemajuan dan kejayaan yang berterusan. 16 pelajar dan 13 guru dari Sekolah Arab Temburong menerima sijil dan cenderamata dalam Majlis Penganugerahan Penilaian Sekolah Rendah PSR bagi Sana 6 tahun 2023. Majlis diadakan di Dewan Sekolah berkenaan. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Haji Syamsul bin Haji Omar, Pengarah Pengajian Islam. Majlis diserikan dengan persembahan patriotik dan lakonan para pelajar sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-40. Majlis antara lain bertujuan menghargai usaha dan kejayaan pelajar serta guru di samping menyuntik semangat pelajar yang akan menduduki PSR tahun ini. Kementerian Pendidikan melalui Pusat Pembelajaran Sepanjang Hayat dengan kerjasama Sekretariat Tetap Manpower Planning and Employment Council MPEC dan Job Centre Brunei JCB mengadakan acara Pathway to Employment. Ia berlangsung di Pusat Pembelajaran Sepanjang Hayat Rancangan Perumahan Negara Lambakanan. Program diisikan dengan pembentangan mengenai peluang pembelajaran sepanjang hayat yang ditawarkan termasuk perkhidmatan bimbingan kerjaya dan inisiatif di bawah MPEC serta JCB. Meningkatkan kesedaran di kalangan para pencari kerja mengenai dengan inisiatif-inisiatif kerajaan atau laluan-laluan yang boleh membantu mereka mendapatkan pekerjaan. Okey, para pencari kerja juga ada berpeluang untuk memohon pekerjaan melalui aktiviti walk-in interview dengan syarikat-syarikat tempatan yang menawarkan jawatan-jawatan kosong. Primary Care Medical Facility PCMF British Forces Brunei menganjurkan seminar profesional mengenai pemahaman autisma dengan penerokaan lanjut untuk menyokong anak-anak autistik dalam penjagaan kesihatan dan pendidikan. Seminar diadakan di Pusat Komuniti Chit Chat di Garrison Tentera British, Syria. Hampir 140 orang dari pelbagai agensi menghadiri seminar. Dalam menyokong Semata Brunei, PCMF Syria juga mengadakan jualan amal dan sumbangan barangan pendidikan selain mempromosikan Minggu Meraikan Neurodiversity dari 18 hingga 24 Mac 2024. To share our experiences and to have a unified approach of how we manage and deal with children with autism who really struggled in day-to-day life, because of the stigma. So it was a really great pleasure to be here and share some of the things that we all think together in the same way about how to help autistic children. Pendaftaran bagi mendapatkan keputusan peperiksaan sijil Sekolah-Sekolah Rendah Ugama SSSRU tahun 1444 Hijrah 2023 melalui perkhidmatan pesanan ringkas SMS akan dibuka hari ini 29 Februari pukul 10 pagi.
Kementerian Hal Ehwal Agama melalui bahagian peperiksaan Jabatan Pengajian Islam selaku urus setia Lembaga Peperiksaan Pelajaran Agama Brunei dalam siaran medianya memaklumkan calon peperiksaan ibu bapa atau penjaga yang ingin melanggan perkhidmatan tersebut bolehlah menaip KHEU jarak REG, jarak nombor pusat peperiksaan, jarak nombor indeks calon dan hantar ke 8885555 bagi pelanggan DST atau 38666 bagi pelanggan progresif atau 39966 bagi pelanggan emergen. Pendaftaran yang berjaya akan dimaklumkan melalui SMS tanpa sebarang kos. Pelanggan akan dikenakan caj bayaran RM1 bagi setiap keputusan peperiksaan SMS yang diterima. Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut hubungi Mactel melalui email ke kheuresults@macbrunei.com. Jalan susur di Jalan Kebangsaan menuju Jalan Pusat Dakwah Brakas ditutup sejak 26 Februari lalu sehingga kerja-kerja pembaikan selesai dilaksanakan. Penutupan bermula pukul 8 pagi hingga 10 malam. Menurut Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan, penutupan adalah bagi kerja-kerja pembaikan paip pembentungan bawah tanah di jalan berkenaan. Sehubungan itu, para pengguna jalan berkenaan dinasihatkan untuk mematuhi papan tanda arahan serta had laju yang ditetapkan.